إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء ولنا وخصوصا إلى روح المرحوم الإمام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر، ربي امتمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بحكمتك فتوح العارفين وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya di pagi yang penuh berbahagia ini dapat kita bertemu kembali dalam kuliah online kita daripada Kompleks Pendidikan Islam Darul Hidayah, Kampung Sungai Mati, Lepai Langgar, Alustang, Kedah. Pusat pentadbiran urusan pengajian kita ini adalah Cikgu Ishak di Masjid Sultanah Bahiyah, Alustang. Hari ini kita dah masuk kepada muka surat 49. Iaitu kepada tajuk baru prinsip 4 daripada 40 prinsip agama penyucian rohani untuk meraih akhlak terpuji. Maksudnya kita menunaikan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah dengan tulus ikhlas dan tekun dan menjadikan ibadat ini semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita dapat melihat bagaimana huraian Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berhubung dengan prinsip-prinsip, hikmah-hikmah, rahsia-rahsia dalam mengerjakan ibadat haji ini. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Menunaikan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan ibadat haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Allah berfirman bahawa ibadat haji ini suatu kewajipan, satu kefarduan, satu kemastian kepada manusia Muslim terhadap Allah, iaitu khusus bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Bila disebutkan bagi yang sanggup, maknanya bagi yang mampu dengan cukup perbelanjaannya, tiada halangan dalam perjalanannya, sihat tubuh badan, maka insya-Allah mereka itu masuk di dalam yang sanggup menjalankan ataupun perjalanan ke Baitullah. Asal arti perkataan haj ialah qasad di dalam bahasa Melayu ataupun sama juga dengan bahasa Arab, ya, yang lebih memberi makna sengaja menuju sesuatu, yakni mensediakan diri untuknya, bukan kerja main-main. Begitu jugalah dengan ibadat-ibadat yang lain. Jadi pekerjaan haji ini adalah pilihan dari qasad hati serta mensediakan diri untuknya, untuk melaksanakan haji itu pada tempat dan masa yang telah ditentukan oleh Allah dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, demi mencari keridhaan Allah. Ibadat ini seperti mana disebutkan tadi adalah wajib atas orang-orang Muslim yang mampu, yang sanggup berjalan ke Baitullah. Sekurang-kurangnya yang diwajibkan itu ialah semata-mata sekali seumur hidupnya. Ibadat ini ada setiap tahun pada masa yang telah ditetapkan dan perlu berjalan ke Baitullah di tanah suci Mekah. Ia ibadat dengan gerak laku kita yang ikhlas untuk mengabdikan diri kepada Allah, yang dapat merangsangkan jiwa murni kita sendiri. Haji adalah rukun dan sendi Islam. Ia adalah ibadat yang seolah-olah digambarkan sebagai kesempurnaan beragama. Hilang sempurna agama tanpa haji. Pada waktu hajilah, pada musim hajilah diturunkan oleh Allah satu ayat yang merupakan firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-Maidah ayat 3. Yang membawa maksud pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah relakan Islam itu menjadi agamamu. Maka sinonimlah daripada ayat ini. Kita dapati ibadat haji ini pelengkap kepada segala rukun Islam. Tanpanya sudah tentulah tidak sempurna, terutama yang telah diperwajibkan dari kalangan mereka yang mampu dan sanggup berjalan padanya. Baik. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan belum menunaikan haji, maka hendaklah dia meninggal apabila dia mahu sebagai seorang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung dengan Allah daripadanya. Hadis yang berbunyi, man mata walam yahujja hal yamut
insya'a yahudiyan au nasraniyan au qamaqal. Riwayat Ibnu Adi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang maksud kita baca tadi, barang siapa yang meninggal dunia dan belum menunaikan haji, sedangkan dia mampu, sedangkan dia dah sanggup ataupun mempunyai kemampuan untuk sampai padanya, maka hendaklah dia pilih nak mati dalam seorang Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min zalik. Ini menunjukkan bahawa pekerjaan haji ini merupakan ibadat yang diperwajibkan oleh Allah sebagai kelengkapan beragama. Kelengkapan melengkapkan iman dan agama seseorang. Sehingga Nabi SAW menyebutkan perkara ini bagi peringatan kepada orang-orang Muslim bahawa kerjalah haji di tanah suci Mekah pada masa dan tempat yang ditetapkan apabila sudah mampu sampai kepadanya. Nabi SAW bersabda lagi, Islam dibina di atas 5 tiang. Hinggalah hadis itu tamat, ataupun di dalam hadis itu ada menyebutkan termasuklah menunaikan haji. Hadis yang berbunyi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjal bait, wa sawmi Ramadan. Maksudnya dibinakan Islam itu atas 5 perkara. Pertamanya mengucapkan 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mendirikan solat serta mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah serta berpuasa di bulan Ramadan. Maka menunaikan haji ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun Islam yang dikatakan dibina atas 5 termasuklah dengan mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan semayang, mengeluarkan zakat serta berpuasa di bulan Ramadan. Menunaikan haji mempunyai amal-amal lahiriah. Maknanya pergerakan fizikal yang telah disebutkan di dalam kitab Al-Ihya yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab besarnya Al-Ihya Ulumuddin. Begitu juga terdapat di dalam kitab-kitab yang lain. Sekarang kata Imam Ghazali, kami mengingatkanmu akan adab-adab yang lembut dan rahsia-rahsia batin daripada pekerjaan haji yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa ibadat haji adalah satu perayaan yang besar bagi umat Islam untuk ataupun dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan pada satu masa dan tempat yang ditentukan oleh Allah bagi menemukan dan menyatukan umat manusia dari seluruh dunia. Tradisi yang amat bernilai ini telah diasaskan berkurun lamanya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan banyak di dalamnya rahsia-rahsia batin. Maknanya bukan saja amalan lahiriah. Apabila ada rahsia-rahsia batin ini, banyak
ajaran yang berguna, pada pemerhatian kita dan penghayatan hati kita kepada pekerjaan dan juga ibadat-ibadat serta pekerjaan haji ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adapun adabnya ada 7. Pertama, hendaklah di jalan kamu ditemani oleh seorang teman yang soleh dan bekalan yang baik dan halal. Bekalan yang halal dapat menerangi hati, sedangkan teman yang soleh boleh mengingatkan kebaikan dan menahan dari keburukan. Maknanya, haji merupakan perjalanan daripada tempat tinggal kita hingga ke Baitullah di tanah suci Mekah. Maka perjalanan itu ada adab-adabnya. Sebaik-baiknya ditemani oleh seorang teman yang soleh maupun solehah. Dan ada bekalan yang baik dan halal. Maknanya, bekalan ini bukan saja bekalan yang kita nak tinggal kepada waris kita di rumah. Malah bekalan yang kita nak bawa ataupun bekalan yang kita telah belanjakan bagi tambang dan apa-apa proses untuk sampai ke Mekah itu daripada sumber-sumber yang baik dan halal. Kerana pekerjaan haji ini tidak akan diterima oleh Allah jika daripada bekalan-bekalan ataupun sumber-sumber yang datang secara haram. Bekalan yang halal ini dapat menerangi hati. Sememangnya bekalan yang halal ini adalah dapat menerangi hati orang yang berjalan dan mengerjakan haji tadi. Sedangkan teman yang soleh boleh mengingatkan kebaikan dan menahan diri dari keburukan. Teman yang soleh ini ialah teman yang sudi menegur bila kita salah. Dan sanggup pula kita itu menerima akan nasihat dan teguran mereka. Kedua, hendaklah kata Imam Ghazali, tanganmu yang kosong dari harta perdagangan, usaha fikiranmu tidak bercabang dan perhentian hatimu tidak terbahagi sehingga tujuanmu tidak murni untuk ziarah. Bagi orang yang nak mengerjakan haji secara sendiri-sendiri, niat pada hatinya bukan sekadar nak mengunjungi Baitullah, tetapi nak melaksanakan segala tuntutan-tuntutan, mengambil segala keberkatan dan juga ikhlas mencari redha Allah sambil bercita-cita untuk menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan mengambil iktibar yang besar dari tanah suci dan juga di tanah yang merupakan sejarah bagi para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh yang terdahulu, yang banyak peristiwa mulia-mulia berlaku di sana. Bagi mereka yang menolong mengerjakan haji ataupun mengambil upah haji lah kita katakan, hendaklah dia membersihkan niat, iaitu niat untuk ziarah
ke Baitullah sambil menolong orang lain mengerjakan haji dan bukan kerana perniagaan ataupun bukan kerana mengambil faedah keduniaan daripada pekerjaan itu, supaya dapat faedah kepada orang yang diwakilnya dan juga pahala bagi dirinya sendiri. Inilah maksudnya, tanganmu, hatimu kena kosong daripada fikiran-fikiran lain, melainkan semata-mata mencari redha Allah dan mengambil pengajaran daripada ibadat haji itu. Ketiga, hendaklah kamu menyiapkan makanan untuk di dalam perjalanan, mengindahkan perkataan bersama teman-teman dan rakan-rakan sekenderaan. Di sini disebutkan sekali lagi, ya, kamu menyiapkan makan di dalam perjalanan. Kalau kita berjalan menggunakan kapal ataupun kenderaan darat yang memang kita payah menemui tempat-tempat persinggahan dan tidak ada penyediaan makanan kepada kita, maka disebutkan adab itu, siaplah makanan yang cukup ataupun memada dalam perjalanan itu. Bagi yang mereka-mereka sudah membayar tambang seperti pengangkutan udara, disediakan. Sudah tentulah kita pilih melalui penerbangan yang mana telah diperakui menyediakan makanan-makanan yang halal dan baik-baik. Tapi kita bukan bergantung kepada makanan. Kita bergantung kepada ketentuan Allah. Makanan itu bukan menyebokkan kita, tetapi dia adalah wasilah bagi kita sihat, bagi kita kuat untuk bertugas ataupun untuk melaksanakan kerja-kerja haji. Juga disebutkan Imam Ghazali, indahlah perkataan, cakap elok-elok. Jangan cakap untuk nak buat lawak ataupun cakap bagi mendapat pujian ataupun cakap-cakap yang boleh membawa kepada kelalaian ataupun kelucahan. Elaklah daripada bercakap kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan silaturahim ataupun memberatkan ataupun menjadikan ada orang lain terasa ataupun menjauhkan daripada ingatan kepada Allah. Lebih-lebih lagi kepada rakan-rakan sekenderaan, rakan-rakan setempat tinggal, dan juga kepada mereka-mereka yang bersama di dalam perjalanan itu. Keempat, kata Imam Ghazali, hendaklah kamu meninggalkan kata-kata kotor, perdebatan, dan membicarakan kelebihan dalam urusan dunia. Cukuplah dunia. Cukuplah bercakap dengan hal-hal dunia. Maka melebihlah perkataan itu seperti perkataan orang yang sudah bersedia sungguh-sungguh bagi mencari dan juga mendapat keridhaan Allah. Akan tetapi hendaklah membatasi lisannya setelah memenuhi tujuan penting untuk berfikir dan membaca Al-Quran. Sebab seperti mana disebutkan haji tadi, maksud hajj itu sudah, iaitu sengaja kita menuju ke sesuatu, yakni mensediakan diri sungguh-sungguh untuk pekerjaannya, daripada mula kita menghimpulkan dana kita sehinggalah kita bersiap sedia untuk berangkat, nak keluar daripada rumah dan juga perjalanan
sampailah di sana. Kelima, kata Imam Ghazali, hendaklah kamu menaiki kenderaan tanpa muatan. Janganlah kita, kalaulah kita naik seperti unta misalnya, binatang-binatang kenderaan, ya, janganlah kita memberati muatan lagi dengan kenderaan itu, kerana dia adalah memberatkan dan memberi mudarat kepada binatang itu. Biarlah muatan-muatan itu dibawa oleh binatang-binatang yang lain. Ya. Kemudian memakai kain yang buruk, rambut yang kusut, tidak disisir dan ditutup debu. Tidak menghias diri, tetapi dalam rupa orang miskin, sehingga kamu tidak dicatat dalam kumpulan orang-orang suka bermewah. Ini perlu penjelasan. Sebab tujuan disebutkan begini, bukan maknanya kita mesti pakai kain buruk, ataupun tak boleh sikat rambut, ataupun tak boleh tutup kenderaan daripada debu kalau naik binatang ataupun kereta dan sebagainya. Tetapi maksud di sini, janganlah kita sibukkan diri dengan urusan pakaian. Jangan disibukkan diri dengan urusan memperhiaskan rupa, rambut dan sebagainya. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, innamal hajjus sa'tul istaqab, innamal hajjus sa'tul tafat, yang bermaksud sesungguhnya orang haji ialah orang yang tidak selalu memperhiaskan diri. Dalam kitab bimbingan mukminin, yakni daripada ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, ada disebutkan penumpuan sebenarnya amalan ketika itu ialah kepada pekerjaan haji. Ya. Kemudian janganlah ambil berat sangat dalam memperhiaskan diri, memperbanyakkan menyebutkan kebesaran-kebesaran Allah, datang dengan serba kekurangan dari seluruh pelosok dunia, meninggalkan segala pangkat kebesaran dan juga perhiasan-perhiasan kerana merebut untuk menumpukan kepada pekerjaan haji. Kemudian selepas selesai pekerjaan haji, ada di dalam Al-Quran Allah menyebutkan hendaklah mereka membersihkan keadaan diri mereka. Seperti mana di dalam surah Al-Hajj ayat 29. Maksudnya dengan bercukur, dengan membersihkan diri, dengan pakaian yang elok, boleh memotong, memendekkan misai dan mengeratkan kuku dan sebagainya. Tetapi jangan disibukkan dalam masa dan perjalanan ke haji itu dengan memperhiaskan diri. Keenam, hendaklah kamu turun dari tunggangan sewaktu-waktu untuk mengistirahatkan dan melegakan keldai jika digunakan keldai sebagai haiwan tunggangan, serta meringankan anggota tubuh dengan gerakan. Maknanya jangan kamu tergesa-gesa perjalanan. Berhentilah dari masa ke semasa untuk merehatkan kenderaan itu dan juga meringankan anggota tubuh badan sendiri. Tidak memuatkan tunggangan di luar kesanggupannya seperti mana dihuraikan tadi.
akan tetapi berbuat kasih sayang terhadapnya dengan apa yang mungkin dilakukan. Ketujuh, hendaklah kamu berjiwa baik dengan apa yang telah kamu infakkan untuk nafkah dan dengan segala yang menimpamu berupa keletihan dan kerugian. Maka hendaklah kamu memandang hal itu sebagai pengaruh diterimanya pelaksanaan haji sehingga dicatatkan sebagai pahala untukmu. Maknanya orang yang mengerjakan haji hendaklah berjiwa baik, berjiwa murni dengan apa yang dibelanjakan. Sama ada dibelanjakan untuk ahli waris di rumah ataupun bersedekah-sedekah semasa masih di rumah dan dalam perjalanan. Dan apa saja yang diinfakkan itu dengan niat mencari redha Allah, kerana nafkah bagi haji ini adalah nafkah yang sangat-sangat besar balasan pahala daripada Allah, kerana mengerjakan haji itu semata-mata niatnya untuk mencari redha Allah. Maka sebab itu ditambahkan lagi bagi mereka yang mampu ketika sampai di sana supaya mengadakan ataupun melaksanakan korban sambil dapat mensedekahkan daging-daging korban yang mana dihimpunkan daging-daging itu untuk diedarkan bagi seluruh umat Islam, bukan saja di Tanah Suci ataupun di Mekah dan negeri Arab, tapi kan untuk seluruh dunia. Anggapkanlah apa yang dibelanjakan itu adalah merupakan infak dan sedekah yang murni kerana ia dilaksanakan dalam perjalanan ke Tanah Suci yang suci juga amalan itu. Itu adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai adab-adab bagi melaksanakan pekerjaan haji yang bermula daripada tempat tinggal dalam perjalanan hingga sampai di sana, termasuklah perjalanan pulang dan sampai di rumah, dan kemudian adab-adab ketika selepas pekerjaan haji bagi menandakan haji yang kita buat itu adalah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, haji yang menembuskan segala dosa-dosa kita, haji yang dikatakan akan memasuki syurga bagi mereka-mereka yang melaksanakan bersungguh-sungguh dengan ikhlas, dengan tekun. Adapun rahsia haji sangatlah banyak. Imam Ghazali menyebutkan kami merumuskannya dalam dua segi. Pertama, haji diletakkan sebagai ganti daripada kerahiban yang terdapat dalam agama-agama lain, sebagaimana dijelaskan oleh hadis. Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji sebagai kerahiban bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya haji ini ibadat yang difardukan oleh Allah pada tahun hijrah yang ke-6, kalau tak salah saya. Dan merupakan, kata Imam Ghazali, amalan yang penuh rendah diri, amalan kehinaan diri, amalan yang dituntut kebersihan pada segala-galanya, pada segala dana yang dikumpulkan untuk menunaikan haji, pada niatnya, pada ibadat-ibadatnya, tutur kata dan sebagainya, sebagai ganti daripada amalan kerahiban yang diamalkan oleh mereka-mereka di dalam agama-agama yang lain,
yang tidak kena dengan syariat ataupun pekerjaan sebenar. Amalan rendah diri dalam Islam ini bukan menuntut kemegahan, bukan menjadikan diri manusia itu susah payah, tetapi ialah untuk menyucikan hati, untuk mendekatkan diri dengan Allah, untuk membesarkan Allah di tanah suci, di rumahnya yang penuh keberkatan, dan sudah tentulah maka tuntutan haji ini, kata Imam Ghazali, nak mencerminkan bahawa tuntutan haji ini hendaklah dibuat dengan mendekatkan betul hati akan ingat kepada Tuan bagi Baitullah itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita dekat dengannya, tetapi kita kena ingat bahawa kita ingin mencari kedekatan dengan Tuan bagi rumah Allah itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu adab-adabnya ketika kita melihat akan Kaabah, itu Baitullah, tempat tumpuan daripada kiblat solat kita, tumpuan hati kita, penyatuan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Ingat dalam hati kita bahawa rumah itu merupakan penuh kebesaran kerana diperintahkan oleh Allah dan merupakan rumah ibadat yang pertama yang diperintahkan oleh Allah didirikan di atas muka bumi ini. Dan kita melihat bukan sekadar dengan mata, tetapi melihatkan dengan hati, dengan meletakkan penuh harapan, bukan saja untuk melihat kebesaran Allah, tetapi kita penuh harapan untuk melihat Allah, yakni kerana hendak mengagungkan yang timbul di dalam hati kita ketika kita berhadap ke rumah Allah itu. Begitu juga ketika kita bertawaf, bukan sekadar dengan tubuh badan, tetapi juga tawaf itu mesti dilakukan dengan hati sanubari, dengan mengingatkan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita mengelilingi Kaabah sambil berkucuk di Hajarul Aswad bila ada kesempatannya, melambangkan kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada perasaan cinta dan rindu, sudah tentulah hati sentiasa ingat kepada ibadat yang kita lakukan secara lahiriah dan fizikal tadi. Hati tidak ke mana-mana, sentiasa membesarkan Allah dan menghinakan diri sesuai dengan pakaian ihram pula, yang mana tidak ada beza walaupun kita ini daripada berbagai-bagai kaum, pangkat, keturunan dan sebagainya. Tetapi di hadapan Allah ataupun di hadapan rumah Allah itu, kita sama-sama mencari redha-Nya dalam keadaan merendah diri. Imam Ghazali menyebutkan dia memuliakan Baitullah. Orang yang mengerjakan haji bukan sekadar memuliakan Baitullah, malah wajib memuliakan Tuan bagi rumah yang suci itu. Menyandarkan dirinya kepada Allah. Bagaimana menyandarkan diri kepada Allah? Maknanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau boleh pegang di keliling Kaabah itu, pegang macam pegang tak mau lepas. Harapan yang tinggi. Seperti mana
orang menghadap seorang raja yang memohonkan redha dan pengampunan dan memberikan kurnia, lagi tak bagi, lagi itulah dia tak lepas raja itu mengadu dan sebagainya. Itu gambaran Imam Ghazali sebutkan bahawa menyandarkan kepada dirinya, menggantungkan harapan dan menjadikan apa yang ada di sekelilingnya menjadi mulia kerana rumahnya, kerana mengunjungi rumahnya iaitu Baitullah. Sebagai pengagungan terhadap perintahnya. Apa saja diperintahkan dibuat, jangan bicara. Kerana ada rahsia sendiri. Sebagai tanda kita taat yang kuat sebagai hamba serta ketinggian ubudiyah kita, laksanakanlah dengan penuh keagungan kepada perintah Allah tadi. Dan kata Imam Ghazali, penghayatan pula menjadikan Arafah, yakni padang Arafah, seperti medan di atas halaman rumah mulianya. Menguatkan kemuliaan tempat itu dengan mengharamkan memburu binatang buruan dan mencabut atau menebang pokok. Maksudnya ada adab kita ke tempat mulia seperti padang Arafah itu. Ketika kita berhimpun di padang Arafah, maka kita kena ingat bahawa kita akan tergambarlah pada hati kita nanti perhimpunan di padang mahsyar. Masing-masing fikiran adalah tertumpu kepada apakah persiapan diri kita untuk menghadapi Allah. Fikiran kepada ibadat sendiri sama ada ditolak atau diterima oleh Allah. Tentulah bila ada penghayatan begitu di tempat yang tidak besar tetapi dihimpunkan berjuta orang pada satu masa bersesak-sesak, tentulah hati kita menjadi kecut, merasakan diri dalam keadaan bimbang dan takut. Maka lebih baiklah kita merendah diri dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apabila kita merendah diri dan sentiasa ingat Allah, mudah-mudahan kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti dengan masuk sebagai orang-orang yang bahagia. Maka pengajaran yang besar yang kita dapat daripada pekerjaan itu menjadikan ia mendapat pengajaran yang banyak yang mengukuhkan jiwa dan hati sunabari kita. Dia meletakkan sebagai contoh bagi para penziarah dari segala arah. Maksudnya Allah menyediakan segala aktiviti atau pekerjaan yang jadikan rukun haji itu dengan pengajaran-pengajaran dan contoh bagi mereka yang menziarahi ataupun menunaikan fardu haji ini yang datang daripada seluruh pelosok dunia. Dan orang-orang lemah dan menghina diri dan orang-orang tawaduk kepada penguasa alam semesta tunduk kepada keagungannya, tenang dengan kemuliaannya, disertai dengan pengakuan akan kesuciannya untuk menempati rumah atau dimuatkan dalam ruang. Usaha hal itu lebih mengukuhkan dalam penghambaan dan ibadat mereka. Allah Subhanahu wa taala telah membebani mereka dengan amal-amal yang asing, yang tidak sealiran dengan tabiat dan akal usaha langkah mereka benar-benar murni sebagai penyembahan dan menunaikan perintahnya tanpa motif dan pendorong yang lain. Ini merupakan rahsia yang besar dalam penghambaan dan ubudiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Aku memenuhi panggilanmu dengan haji yang benar
penyembahan dan penghambaan. Maksud di sini, mereka yang mengerjakan haji tak boleh mempersoalkan apa bentuk ibadat yang disuruh dikerjakan. Dia bukan merupakan pekerjaan yang ada padanya penat lelah semata-mata, tetapi sudah disusun oleh Allah bahawa melaksanakan dengan tiada ingkar ataupun tidak memandangkan kepada penat lelah, tetapi kepada mematuhi perintah dan merasai bahawa yang dibuat itu dengan perasaan penghambaan atau ubudiyah kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Imam Ghazali, rahsia haji ini sangat banyak sehingga segala pekerjaan itu dapat dinikmati oleh mereka-mereka yang membuatnya dengan ikhlas dan tekun, dan bukan saja mendapat balasan daripada Allah berbagai-bagai yang ditetapkan. Kerana kalau kita lihat daripada hikmah haji, banyak yang kita akan perolehi. Ya, seperti pertama, hikmah haji itu kita sudah menjadi tetamu Allah. Laungan yang telah dilambai-lambaikan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada umatnya dahulu dan menyerukan kepada orang-orang yang supaya datang ke tanah suci pada masa itu, disambungkan oleh para rasul dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang sampai ke sana menjadi tamu Allah. Kerana mereka itu adalah menyambut seruan Allah, seruan nabi-nabi dan seruan rasul. Yang kedua, orang yang berada di tanah suci Mekah bagi melaksanakan semua rukun haji dan umrah yang telah ditetapkan akan mendapat tarbiyah langsung daripada Allah. Kerana pekerjaan haji ini dari segi lahiriahnya merupakan kemuncak ujian daripada Allah, yakni memerlukan penuh kesabaran, memerlukan penuh perbelanjaan, memerlukan penuh penghayatan, memerlukan penuh supaya pekerjaan itu menjadi tanda kita mentauhidkan Allah, tanda kita patuh, dan tanda kita sayang kepada Allah. Yang ketiga, hikmah daripada haji juga sudah termaklum bahawa ia bersihkan dosa. Kesempatan untuk kita memohon ampun dan juga kesempatan kita bertaubat. Lagi pula banyak tempat-tempat yang mustajab untuk doa dan taubat kita di sana. Maka tanah suci Mekah dan juga tempat ziarah bagi kita kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan di antara tempat-tempat yang Allah terima ataupun makbul akan doa-doa kita. Yang keempat, pekerjaan haji ini sudah tentu memperteguhkan iman dan agama kita. Kelima, kita mendapat iktibar daripada segala peristiwa-peristiwa yang telah ditempuhkan oleh para nabi-nabi terdahulu, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, para salafus soleh, yang kita sudah tahu banyak berlaku peristiwa di sana. Kita ingat di sanalah, di tanah suci sanalah, di Mekah sanalah berlakunya pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, yakni di Padang Arafah. Yang kedua, kita masih ingat di sanalah Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihi salam ditempatkan ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam
berulang pada Baitul Maqdis mengunjungi mereka. Dan di sanalah peristiwa yang ajaib-ajaib berlaku. Yang ketiga, kita ingat bahawa di sana juga diceritakan tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi ujian Allah untuk menyembelihkan anaknya dan menunaikan perintah itu, tetapi Allah telah menunjukkan kebesarannya di mana patuhnya anak dan menerima redha anak, akhirnya Allah menggantikan tempat leher Nabi Allah Ismail itu dengan binatang kibas. Di sana juga kita mendengar bahawa Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, mereka mendirikan Kaabah. Kemudian maka kita tidak lupa satu peristiwa besar, bahawa lahirnya seorang anak yatim yang mempunyai akhlak yang tertinggi, yang Allah melantiknya menjadi Nabi dan Rasul terakhir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan berada sebut kita tadi di Padang Arafah, kita dapat merasai bayangan Padang Mahsyar dan syiar perpaduan Islam sebenarnya yang paling besar, yang ada peluang kita kenal mengenal di antara satu sama lain, dan kita dapat mengambil pengajaran yang besar darinya adalah di tanah suci. Begitu juga yang kita dapat daripada hasil ziarah kita di Madinatul Munawwarah dan mengunjungi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang agung di tanah yang mulia dan tempat-tempat sejarah yang lain yang ditempuh oleh Nabi SAW. Dan kita tahu di Madinah itu adalah tanah yang telah dipilih oleh Allah khusus kepada Nabi untuk berpindah, untuk mendirikan kerajaan, untuk menjadi tapak mengembangkan Islam, untuk penyatuan ummah menjadi tempat pembinaan kerajaan yang pertama, kerajaan Islam. Dan di situ juga Nabi SAW wafat. Dan banyak pengajaran yang kita dapat daripadanya. Baik, kita masuk yang kedua. Mudah-mudahan kita dapat habis kitab ini sekejap dalam masa 5-10 minit lagi. Kedua, sesungguhnya perjalanan ini, rahsia haji ini, sesungguhnya perjalanan ini diletakkan seperti perjalanan akhirat. Maka hendaklah orang yang hendak menunaikannya mengingat dalam setiap perilaku hajinya sebagai suatu urusan di akhirat dan sebagai timbangan baginya. Sebab kalau kita dikatakan oleh Imam Ghazali, perjalanan ini hendaklah kita letak seperti perjalanan di akhirat. Dia ada tempat mula, ada tempat berhenti, tempat periksa, macam-macam. Ada dugaan ya, ada pertimbangan amal, ada semua-semuanya. Jadi hendaklah kita buat sesuatu itu dengan penuh jiwa raga dan kita ambil akibat daripadanya. Sebab di dalamnya, kata Imam Ghazali, terdapat peringatan bagi orang yang mengingati, orang yang selalu ingat, orang yang ambil akibat, dan terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Inilah dari amalan perjalananmu saat kamu meninggalkan keluargamu. Ya, bermula daripada rumah lagi. Ya, sebelum kita meninggalkan keluarga kita. Anggaplah perpisahan kau itu seperti perpisahan, kata Imam Ghazali, meninggalkan keluargamu adalah seperti dalam sakaratul maut, nak berpisah dengan mereka dah. Berpisah dengan tempat tinggal ada seperti keluar daripada alam dunia. Masya Allah, tabarakallah. Menaiki unta atau kenderaan adalah seperti menaiki jenazah. Dalam kerumunan pakaian ihram adalah seperti dalam kerumunan pakaian kafan. Memasuki kampung ke miqat adalah seperti keluar dari dunia menuju miqat hari kiamat. Kesulitan menghadapi perompak, yakni perompak penyamun di tengah jalan akibat perjalanan yang jauh adalah seperti pertanyaan mungkar dan nakir.
Binatang-binatang buas di padang pasir adalah seperti kalajengking di dalam kubur dan ulat-ulatnya. Maknanya segala kesusahan itu cabaran-cabaran yang Allah kita akan tempuh. Tetapi mudah-mudahan kita diperjalankan oleh Allah dengan penuh rahmatnya, penuh keampunannya. Seperti mana Allah akan menjalankan kita juga dengan penuh harapan kita di hari akhirat dalam keadaan orang-orang yang paling bahagia. Kesendirianmu jauh dari keluarga dan kerabatmu adalah seperti kedahsyatan dan kesendirianmu di dalam kubur. Tak ada teman, berseorangan. Begitu juga nanti di padang mahsyar. Ya, sendiri-sendirilah amalan-amalan kita. Sebab itulah kita banyak lagi pengajaran yang kita dapat daripada ketika kita melaksanakan ibadat haji. Contoh, kita tambah sedikit ketika kita mengerjakan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Kita berlari dan berjalan dalam keadaan bimbang tentang diri, bertanya pada diri, ibadat kita ni mendapat perhatian Allah atau tidak? Adakah perjalanan hidup kita ini mendapat pandangan rahmat Allah ke tidak? Mendapat belas kasihan atau tidak? Jadi keadaan berlari-lari anak ketika kita dalam perjalanan sa'i itu menunjukkan keadaan seperti mana kata Imam Ghazali, seperti rakyat biasa datang ke istana raja yang ingin memohon akan sesuatu daripada raja. Maka dia belum pasti sama ada raja nak berjumpa dengan dia ataupun dah jumpa raja nak menerima permohonan dia. Sama ada permohonan ampun, permohonan hadiah dan sumbangan apapun, maka dia tak tentu berulang-alik lah. Dia masuk ke istana, keluar ke istana, lari ke sana ke sini dengan penuh perasaan bimbang dan takut. Cuma pada hatinya harapan yang tinggi kepada raja itu, semua permohonannya. Kata Imam Ghazali, begitulah kita dalam keadaan kita berlari, kita sentiasa mengharapkan pandangan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kerana orang yang takut, orang yang hak, orang yang mahu kepada Allah, mereka inilah insya-Allah mereka akan mendapat belas kasih daripada Allah. Maka sebab itu kita diajarkan melalui haji ini supaya kita turun diri kita daripada kebesaran, turun diri kita daripada keangkuhan, turun diri kita dari sombong, dan penurunan itu kita bawa balik kita sebagai orang yang mendapat rahmat pada setiap masa. Lebih iaitu orang yang mendapat haji yang mabrur. Baik. Kemudian ingatlah dari amalan perjalananmu saat kamu meninggalkan keluarga. Meninggalkan keluargamu adalah seperti dalam sakaratul maut. Berpisah dengan tempat tinggal adalah seperti keluar dari alam dunia. Menaiki unta adalah seperti menaiki jenazah, seperti yang mari kita baca tadi. Sebab itu selalulah kita masa nak tinggalkan rumah dipesan oleh orang alim ketika kita nak tinggalkan rumah kita, nak keluar di depan pintu rumah dengan doa, dengan tawakal kepada Allah, ya, dengan penuh rendah diri, kemudian orang kita tinggal segala-galanya. Tinggal segala-galanya, yang bawa ke sana hanya iman. Maka membawa diri yang penuh keimanan ini, kerana di sanalah, di tanah suci Mekah, di Baitullah, ya, tempat bagi penyatuan manusia, kuat tauhid, keesaan dan pergantungan kepada Allah. Kemudian binatang-binatang buas di padang pasir adalah seperti kalajengking di dalam kubur dan ulat-ulatnya. Kesendirianmu jauh dari keluarga dan kerabatmu adalah seperti kedahsyatan dan kesendirianmu di dalam kubur. Talbiyah adalah seperti memenuhi panggilan Allah saat kebangkitan.
labbaik Allahumma labbaik. Kemarin Kompleks Pendidikan Islam Darul Hidayah di dalam program rendah Islam kami, ia telah diadakan satu latihan praktikal haji dan umrah kepada pelajar-pelajar daripada tadika sampai ke darjah 6. Ya, mereka mempersiapkan bulatan di depan sekolah itu dengan Kaabah dan bertawaflah ramai-ramai dengan labbaik Allahumma labbaik dengan subhanallah. Cucu saya yang umur 4 tahun pun balik duduk labbaik Allah pakaian ihram. Semua pelajar-pelajar yang datang daripada rumah semua dengan pakaian ihram, beg tangan, pas haji pula. Saya tengok, Allah, Masya Allah. Ada kesungguhan daripada guru-gurunya. Mereka melontar di roundabout yang kedua. Ada tanda-tanda pada batu yang pertama, kedua, jumrah-jumrah. Dan saya tengok mereka ada berjalan-jalan dan berlari-lari anak. Jadi latihan-latihan ini mereka berhimpun ramai-ramai dan mereka, apa orang kata, diajarkan bagaimanakah orang kata menghayati akan kebesaran dan latar belakang kemarin di kompleks kami ini penuh dengan sayuan kepada kita yang lama dah tak dapat nak sampai ke sana. Sesungguhnya di dalam setiap amal ada rahsianya dan di bawahnya ada rumusan. Seorang hamba tergugat dengannya sesuai dengan kadar persediaannya untuk tergugat. Dengan kebeningan hati dan bangunan cita-citanya terhadap pentingnya agama. Maksud di sini, Imam Ghazali sebut, persiapan kita, kesungguhan kita adalah cermin bagi kadar Allah nak membalaskan dan menerima amalan kita. Maka sungguh-sungguhlah dalam mempersiapkan diri dengan penuh keikhlasan ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajjal baita falam yarfut walam yafsuq kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuhu." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang membawa maksud, barang siapa berhaji ke Baitullah di mana dia tidak berbuat perkara-perkara haram dan dosa, nescaya keluarlah dari segala dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Akan itulah hari ini Imam Ghazali dengan membawakan rahsia di sebalik ibadat haji dengan memberikan kenyataan kepada kita pekerjaan haji adalah rukun yang memperlengkapkan agama kita. Dia merupakan satu penghayatan diri dan hati kepada Allah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita doa dan berazam kita semua dapat ke sana, dengan limpah rahmat Allah, dengan perjalanan yang mudah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin.